بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kitabul Janaiz, kita masuk dalam kitab yang baru, Kitabul Janaiz, setelah daripada hari itu adalah kitab Al-Libas. Al-Janaizu bifathil jim jam'un جنازة بفتح الجيم جنازة وكسرها والكسر أفصح ataupun jinaiz الجنائز أو الجنائز جنازة أو جنازة جنازة أو الجنازة أفصح yang paling afsah paling afsah sebutan disebut bikasri jim iaitu jinazah ismun linna'sh alaihil mayyit, suatu kata nama linna'shi alaihil mayyit, suatu kata nama yang merujuk kepada an-na'sh, tempat yang kita keranda tu, yang kita bawa jenazah tu, maka itu dipanggil an-na'sh. Alaihil mayyit, ada mayat atasnya, dipanggil jinazah. Fa in lam yakun alaihi mayyit fala yuqal na'sh wala jinazah wa innama yuqalu sarir. Kalau sekiranya tak ada mayat atas tu, maka dia tak dipanggil jinazah, dia tak panggil na'sh, dia panggil sarirun, katil lah. Dia panggil katil. Kalau ada mayat atasnya dipanggil jinazah. Wa hiya mushtaqah min janis bikasri nun idza satar qalahu Ibnu Faris, diambil daripada janiz, perkataan jim nun zai, janis, iaitu idza satara, apabila dia ditutup. Kan jenazah itu kita tutup dia dengan kain, maka itu jenis. Walil mayyiti ahkamun, dan bagi masalah ataupun bab mayat ini, ataupun bagi bab hukum hakam mayat ini, hukum hakamnya itu disebut minha as-salah, disebut antara hukum hakamnya tentang berkaitan salat jenaiz, salat jenazah, wa ma yusbiquha min taghsil, dan apa-apa yang sebelum daripada salat, daripada mandi, memandikan mayat, wa takfin, dan mengkafankan mayat, thumma ma ba'daha, kemudian lepas daripada itu adalah menanamnya, wa ta'ziyah, dan bab ta'ziyah, dan disebut di sini limunasabati salatul ma'rufah, disebut dalam bab ini setelah datangnya bab salat, bab libas, kemudian al-janaiz adalah munasabahnya salat yang ma'rufah, salat jenazah lah. Al-mautu laysa fana'un wa innama huwa intiqalur ruh min alamin ila alamin akhar. Dan kematian menurut kita, agama kita dan akidah kita bukanlah fana', bukan suatu yang akan lenyap. Fana' ni binasa, habis belaka, tak. Tetapi menurut kita, menurut ajaran Islam, syariat Islam, kematian itu adalah intiqal ruh, perpindahan ruh daripada alam kepada alam yang lainnya. Fahuwa mufaraqatur ruh lil badan, dan ia adalah perpisahan ruh daripada badan. Warruhu baqin, dan ruh itu baqin, ruh baqin. Dia tak macam jasad kita ni habislah, tapi roh dia orang kata berterusan, tidak hilang lah. Inda ahli sunnah qala Allah ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa
Allah yang telah mematikan al-anfus, jiwa, hina mautiha, ketika mana matinya itu, inda mauti ajsadihi, ketika mana matinya jasadnya. So itu dalam agama kita. Maksudnya kematian bukan pengakhir. Kalaulah kematian itu pengakhir, maka senanglah hidup kita. Maksudnya orang yang melakukan maksiat tak perlu risau. Orang yang melakukan kejahatan tak perlu takut, kerana kematian adalah pengakhir. Tapi oleh kerana setelah kematian ada alam yang berikutnya, maka sebab itu kita disuruh takut kepada mahkamah Allah Azza wa Jalla. Kehidupan dunia bukan pengakhir, tetapi kehidupan dunia berpindah kepada kehidupan yang berikutnya. Kalau kehidupan di dunia kita al-amal, untuk beramal, adapun kehidupan akhirat setelah kematian bukan untuk amal lagi dah, tapi untuk pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Wal mustahab likulli insanin, dan bagi setiap manusia itu sangat-sangat dianjurkan, mustahab, sangat dianjurkan untuk mengingati kematian, wal isti'dadalah, dan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. 5 rawah At-Tirmizi, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam hadis yang akan datang, hadis yang pertama dalam bab kita ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, perbanyakkan, aksiru, perbanyakkan mengingati hadhimil ladzat, iaitu pemutus kepada kelazatan, al-qati', pemutus kepada kelazatan, pemutus kepada kelazatan dunia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ad-dunya hulwatun khadirah. Allah menjadikan dunia ini hulwah, sangat cantik, sangat manis. Wallahu mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kamu itu sebagai khalifah, pentadbir atas bumi ini. Dan Allah akan melihat bagaimana cara kamu tadbir dunia. Allah akan tengok. Maka dalam kehidupan dunia ini, maka Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, dunia ni cantik, dunia ini begitu lazat. Maka oleh kerana dunia cantik dan dunia ini lazat, maka menyebabkan orang ramai tertipu dengan kelazatan dunia, sehingga dia lupa kepada alam akhirat. Maka dia pun buatlah sesuka hati dia. Sebab itu kata dalam riwayat Nabi SAW, fa illam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna', buatlah apa yang kamu mau. Jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu mau. Oleh kerana kita diajar bahawasanya kehidupan dunia adalah bukan pengakhir, dan kita akan dihitung di alam akhirat besok, maka sebab itu senantiasa perlu kita ingat tentang kematian. Manusia itu yang dinamakan manusia tidak lari daripada dosa dan kesalahan. Dan khairu, dan orang-orang yang terbaik apabila melakukan dosa itu at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Al-Quran, manusia al-insan diciptakan khuliqa dha'ifa, sangat lemah sekali. Manusia diciptakan sangat lemah. Oleh kerana manusia diciptakan sangat lemah, maka kita ini buat maksiat, dan kita ini senantiasa lupa akan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah dengan kasih sayangnya, maka Allah menyediakan bagi hamba-hambanya itu pintu taubat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala suka kalau orang yang buat maksiat itu kemudian dia bertaubat kepadanya. Dan jika tidak ada lagi manusia yang melakukan dosa, Allah akan membangkitkan satu kaum yang akan bermaksiat kepada Allah, dan mereka akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan maksudnya Allah suka untuk orang buat maksiat, tapi Allah suka perbuatan hamba yang buat maksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kehidupan kita, orang yang melakukan maksiat itu lebih bagus daripada orang yang mungkin Allah Ta'ala tak pernah uji dia dengan macam-macam maksiat. Ada orang mungkin Allah Ta'ala tak uji dengan maksiat, maka dia rasa dia bagus. Dia rasa kehidupannya itu baguslah.
sehingga dia melihat kepada orang yang melakukan maksiat itu dengan pandangan penghinaan. Tak boleh. Hadis tersebut bukan bermakna kita disuruh buat maksiat. Tak. Hadis tersebut tidak dipahami Allah suka kita buat maksiat kemudian kita taubat, ataupun kita nak menguji. Tak. Hadis itu semua nak bagi tahu Allah begitu suka sekali orang yang melakukan maksiat, kemudian dengan yang paling Allah suka tu, bila dia buat kesalahan tu dia taubat kepada Allah. Yang itu yang Allah Ta'ala suka tu, iaitu dia mengakui bahawasanya dia lemah, satu hal. Yang kedua, bila dia taubat kepada Allah, bermakna apa? Bermakna dia mengikrarkan dengan jiwanya bahawasanya Allah Ta'ala lah yang boleh menerima taubat. Itu yang Allah suka tu, tauhid dia kepada Allah. Walau dia bermaksiat, tapi dia tahu di sana ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosanya. Sehingga hak yang disebut dalam riwayat, seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah suka kat dia tak? Lepas tu dia melakukan kemaksiatan balik, kemudian dia bertaubat lagi, Allah suka kepada dia, Allah suka perbuatan dia itu. Apabila dia menyatakan, ataupun apabila Allah menyatakan, lihatlah hamba-Ku ini, dia mengetahui adanya Tuhan yang mampu mengampunkan dosanya. Maka itu poin utama daripada hadis-hadis yang kita sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, Allah Ta'ala cipta kita lemah, Allah tahu. Dan Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai kita duduk ni sebagai ujian lah. Maka bila Allah Ta'ala uji, bukan bermakna Allah Ta'ala tak benci kat kita tak. Bila Allah Ta'ala uji kita, Allah nak kita balik kat dia. Allah Ta'ala uji, kita nak Allah kita balik kepada dia. Sehingga macam kita sebutkan tadi, orang yang melakukan dosa kadang-kadang lebih bagus daripada orang yang tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan dosa. Kerana orang yang tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan dosa ni, kadang-kadang dia tertipu dengan keadaan dirinya. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia itu alim, saleh, wara', tapi dia tak sedar kadang-kadang ada ujub diri. Dia tak sedar kadang-kadang dirinya tu bertambah jauh dibanding dengan orang yang melakukan dosa. Dia tahu dia berdosa dan dia balik kepada Allah. Dengan Allah Ta'ala tentukan, takdirkan dia melakukan dosa, dia pandai berdoa kepada Allah. Dengan dia Allah Ta'ala takdirkan dia melakukan dosa, dia pandai untuk bertaubat kepada Allah, dia pandai untuk merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat. Sehingga disebut dalam hadis, ya Allah, dengan cintamu kepada diriku, ampunilah dosaku. Cintamu, cinta Allah kepada diri ini, li, maka ampuni, antaghfira li, engkau ampunkan dosaku. Orang tanya, bagaimana engkau tahu Allah Ta'ala mencintai dirimu? Bagaimana engkau tahu? Kerana dia berdoa dan dia bertaubat kepada Allah. Maka itu tanda Allah sayang kat dia. Bila dia balik kepada Allah, dia bertaubat, dia doa ke Allah dan dia mengakui dosa yang dia lakukan, maka itu tanda kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka kadang-kadang orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dosa itu, Allah nak angkat martabat dia, Allah nak angkat kedudukan dia. Maka itu kadang-kadang rahmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita ini digolongkan dalam kalangan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara cara kita nak balik ni, nak taubat ni, antara caranya adalah ingat mati. Ingat kematian. Kerana dengan mengingati kematian, maka kita akan ingat bahawasanya kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru dhikra hadhimil ladzat al-maut. Akthiru, kata Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akthiru, perbanyakkanlah kamu semua. Akthiru dhikra, mengingati hadhimil ladzat,
Hazimil ladzat maksudnya pemutus kepada kelazatan. Hazimil ladzat iaitu al-maut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dengan banyak lagi jalan yang lain, walaupun disebut oleh Al-Imam Daraqutni menyatakan hadis ini mursal, tapi hadis ini juga datang dengan turuk yang lain daripada hadis Ibnu Umar, daripada hadis Anas, daripada hadis Umar marfu'an. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala an. Hadhim maksudnya majrur li'annahu mudhafun ilaih. Hadhim taqra'u bidzal al-mu'jamah fayakun ma'naha qati'ul ladzat, pemutus kepada kelazatan. Maksudnya pemutus kepada lazat hidup atas dunia lah. Duduk atas dunia lazat macam kita sebut tadi. Inna dunya hulwatun khadirah, hulwah manih. Khadirah hijau, cantik. Allah Ta'ala jadi dunia ni manis, sedap, seronok. Dan juga khadirah hijau. Maksudnya cantik, dunia cantik. Menyebabkan hak kita tertipu lah. Mata' ghurur. Dunia mata'ul ghurur, iaitu perhiasan yang menipu. Maka bila orang tertipu dengan kecantikan dunia, maka dia datangnya al-wahan, takut mati. Hazimil ladzat, pemutus kepada kelazatan kehidupan di dunia. La yanbaghi lil insan an yaghfal an dhikril maut. Tak sepatutnya bagi seorang insan untuk kita ni cuai lalai daripada mengingati kematian. Alladhi huwa a'zamu wa'iz. Dan kematian itu adalah a'zam wa'iz, peringatan yang paling agung, peringatan yang paling a'zam besar. Fa inna dhikrul maut, kerana dengan mengingati kepada kematian, yahuthuhu ala ta'at. Balik bila kita ingat mati, yahuthu ala ta'at, maka dia akan menyebabkan kita ini nak taat kepada Allah Azza wa Jalla, wal isti'dad lima ba'dah, dan sebagai persiapan untuk kehidupan berikutnya. Setiap hari adanya kematian, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Setiap kali kita pergi ziarah kubur kerana ada kematian, maka tujuannya nak ingat mati. Itu aja. Kita setiap hari ini kawan kita mati. Besok kita dengar pula saudara kita mati. Besok kita dengar pula orang lain mati. Dan bila mana keluarga kita mati, ataupun sahabat anda, kawan rapat kita mati, dan kita pergi kubur. So bila kita pergi kubur, ingat kematian. Sebab itu, Assalamualaikum ya ahlad diyara minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahikun. Kita bagi salam kepada penghuni kubur ini di kalangan orang muslim, orang mukmin, wa inna insya'allah bikum lahikun. Kerana kita akan menyusul, lahikun, sebagai peringatan. So pergi tanah perkuburan, antara tujuannya nak ingat matilah. Bukan pergi tanah perkuburan makan-makan. Tak ada faedah. Buat apa bawa makanan raya kat kubur, kan? Kita pergi kubur tujuannya ingat mati. Lain ingat akhirat lah. Bila ingat akhirat maksud ingat matilah. So hari ni kita tanam kawan kita, yang ke depan kita pula yang akan menyusul. Maka itu adalah tujuan kita ziarah kubur. Dan setiap kali melalui perkuburan, kita disuruh baca doa yang tadi itu, Assalamualaikum, bagi salam, dan kita akan menyusul. Maka itu tujuan ziarah kubur, tak ada yang lain. Bukan baca Quran. Ziarah kubur bukan untuk baca Quran. Ziarah kubur untuk kita ingat kematian dan mendoakan kepada orang yang dah mati dalam kubur. Dalam masa yang sama, kita juga doa diri kita sendiri supaya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keimanan. Jaa fi ba'd al-ahadith la tudhakkirunahu fi kathir illa qallalah wala qalil illa katharah, wa fi kathrat zikr al-maut qasr al-amal wa intizar al-ajal. Wa su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ayyun nasi akyas. Ditanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyun nasi akyas, wahai Rasulullah, manusia yang paling pandai sekali siapa? Siapa yang paling bijak? Akyas. Qal aktharuhum lil maut dhikra. Orang yang paling cerdik, yang paling pandai adalah orang yang paling banyak ingat mati.
Itu orang paling pandai. Orang paling cerdik. Wa ahsanuhum wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang ini akan menyediakan persiapan untuk alam sana. Itu alam barzakh. Dan berikutnya alam akhirat, ulaikal akyas. Maka itulah orang-orang yang cerdik. Kerana orang yang cerdik bila dia ingat mati, maka dia tahu bahawasanya kehidupan ini hanya sebagai ujian. Dan pada hari akhirat besok, kita semua akan ditanya apa yang telah kita lakukan. Ma yalfidhu, tak ada apa-apa yang lafaz yang keluar daripada mulut illa ladaihi raqibun atid, melainkan adanya raqib, adanya atid. Setiap yang keluar dari mulut kita akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap yang kita buat dengan tangan akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap yang kita keluar duit untuk kita belanjakan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua akan ditanya. Oleh kerana semua akan ditanya, sebab itu kena ingat mati. Supaya setiap yang kita lakukan mesti atas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan orang yang cerdik, orang ingat mati lah. Maka bila dia cerdik, maka dia buat apa yang perlu dia buat dan dia tak buat apa yang tak perlu dia buat. Maka dalam kehidupan, dia buat apa yang Allah suruh. Dia buat apa yang Nabi suruh. Orang yang tak cerdik, Allah suruh dia tak nak buat. Nabi suruh dia tak nak buat. Dia rasa dia cerdik lah. Tapi, sebenarnya, dia langsung tak memikirkan keadaan pada hari akhirat besok. Kita cakap senang di dunia. Apa salahnya? Buat saja benda baik, apa masalahnya? Kita tak fikir keadaan kita di sana. Dan kita tak baca hadis-hadis tentang kita akan ditanya apa yang akan nak ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam kubur. Maka kita pun tak fikir setiap yang kita buat itu akan ditanya. Hak yang kita buat itu Nabi buat ke tak? Ditanya dalam kubur. Kenapa kau buat ni sedangkan tidak ada contoh dan tak disuruh oleh agama, tak disuruh oleh Allah dan tak disuruh oleh Rasul? Orang yang cerdik dia tak buat. Apa faedah dia bazirkan kehidupan harian buat benda bidah? Apa faedah dia bazirkan kehidupannya pergi buat suatu amalan yang tidak pasti, yang tidak diajar oleh Nabi? Itu tidak cerdik namanya. Orang yang cerdik, yang mana yang confused, yang mana yang betul yang ni bukan Nabi, ataupun dia pun confused. Orang kata Nabi tak buat, tapi apa salahnya? Orang yang cerdik tak buat terus. Maka dia buat apa yang jelas. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Maka itu kita diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu bercita-cita. Jangan sekali-kali kamu tamanna, berharap nak mati. Jangan kita berharap mati. Kita tahu dah mati memang yakin akan datang. Tapi dikatakan dalam hadis ini, la yatamannayanna, jangan harap mati. Jangan kamu mengharap dan bercita-cita untuk mati kerana lidurrin, kerana suatu kemudaratan yang telah menimpa kamu. Lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan. Tapi kalau dah terpaksa dah, tak ada jalan lain, dah terpaksa juga berharaplah nak mati, maka Nabi ajar kita doa. Falyaqul Allahumma ahyini, ya Allah, kau hidupkan aku. Ahyini makanatil hayatu khairan li, kalau sekiranya kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani, matikanlah aku. Makanatil wafatu khairan li, kalau kematian itu adalah baik untukku. Muttafaqun alaih. Bila kita ditimpa mihnah, ditimpa ujian, kita sebut tadi, dunia tempat ujian. Tak ada siapa yang terlepas dari ujian.
Tinggal lagi ujian yang kita akan terima berbeza dari satu orang kepada satu orang yang lain. Ada orang diuji dengan maksiat. Ada orang diuji dengan ketaatan. Ada orang diuji dengan buat maksiat. Ada orang diuji dengan salat. Ada orang diuji dengan puasa. Ada orang diuji dengan buat haji berkali-kali. So, jangan kita menyangka ujian ini yang kita nampak orang duk berpelesiran minum arak. Tak. Itu salah satu ujian. Dan kita pula diajar supaya jangan pula hina pula orang kopi tu, tak? Kerana kalau kita menghina orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan maksiat tersebut, dibimbangi kita juga Allah akan uji dengan maksiat yang sama. So, pandang orang dengan pandangan penuh kasih sayang dan rahmat, dan doakan kepada mereka. Bila kita tengok orang buat maksiat, bukan kita kata, tengoklah, kecil-kecil tak nak mengaji agama. Tak. Kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dia ataupun bebaskan dia, dan jangan uji kita dengan maksiat tersebut. Kan? Ada orang tak diuji dengan maksiat, tapi diuji berkali-kali pergi Mekah. Dia rasa bangga, dia rasa wujud diri. Dia rasa dia tu baguslah. Haji kuasa 2, dah haji kuasa 3 dah. Haji kuasa 4. Berkali-kali pergi sana. Dia rasa macam ibadat. Tapi sebenarnya itu ujian untuk dia. Ada orang dengan salat. Maka dia solatlah, pompang. Akhirnya, salatnya itu tidak masukkan dia dalam syurga. Salatnya itu dicampak ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ada orang diuji dengan macam-macam lah ujian. Ada orang diuji dengan kesenangan, kekayaan juga ujian. Ada orang diuji dengan kemiskinan. Ada orang diuji dengan kesihatan. Ada orang diuji dengan penyakit. Penyakit faham dah ujian. Tapi kita tengok kawan ni sihat je. Sihat. Tak pernah ada masalah kesihatan. Ujian juga untuk dia. Berapa ramai orang yang sihat tak ingat Tuhan. Dan berapa ramai orang yang sakit. Dengan sakitnya itu dia merintih kepada Allah. Dengan sakitnya itu dia berdoa. Dengan sakitnya itu dia bertaubat. Dengan orang yang tak pernah sakit. Ahli sukan. Setiap hari cerek, berlari sana, berlari sini. Panjat sana, panjat bukit sini. Sihat badan tak. Sihat, tak pernah ada penyakit. Tapi tak pandai untuk berdoa kepada Allah. Tak pandai nak ingat Tuhan. Sebab senang. Maka kita diuji dengan kesenangan, kita jauh. Kita diuji dengan kesakitan, biasanya orang akan balik ke Allah. Walaupun ada juga orang yang diuji dengan penyakit, tapi lagi jauh dia daripada Allah Azza wa Jalla. Ada juga macam-macam ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi dengan Allah uji setiap orang itu dengan benda yang dia mampu untuk dihadapinya. Jadi bila kita ditimpa dengan macam-macam ujian, Nabi kata la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan berharap nak mati. Jangan berharap dengan mudarat yang kena tu mati. Kerana kita dilarang daripada berputus asa dari rahmat Tuhan. Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Maka bila kita diuji dengan penyakit, bukan ya Allah matikanlah aku, dah tak larat dah. Itu seolah-olahnya macam tak mau menerima qada dan qadar Allah. Macam satu orang yang tak mau menerima itu adalah ujian Allah. Tapi Nabi ajar jika terpaksa. La budda fa'ilan atau mutamanniyan. Kalau dah terpaksa dah, memang dah tak mampu dah nak tahan dah. Dia penyakit macam-macam, kena kanser. Macam-macam. Dan dia sendiri dah tak mampu dah nak tahan benda tu. Sakit. Maka Nabi ajar doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Yang mana doa yang Nabi ajar ni dah tentulah doa yang terbaik. Kerana doa ni tak ajar kita minta mati. Doa ni diajar oleh Nabi supaya kita ini masih ada lagi pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada mati dan kehidupan. Wahai Allah, sekiranya dengan ilmumu engkau mengetahui bahawasanya kehidupan adalah lebih baik untukku, maka engkau takdirkan aku hidup. Kerana boleh jadi
Dengan penyakitnya tadi tu, setiap harinya adalah penghapus dosa untuk dia. Dan itu rahmat Allah. Orang yang sebelum matinya itu diuji dengan penyakit, itu rahmat Allah. Kenapa? Kerana dengan penyakit itu, bila dia sabar dan dia redha, setiap hari yang dia lalui adalah penghapus dosa untuk dia. Sehingga apabila habis dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, tidakkah itu baik untuk dia? Tidakkah itu baik untuk dia? Daripada mati mengejut. Mati mengejut. Tengah jalan-jalan, jatuh. Banyaklah zaman sekarang ni kan. Tak semena-mena. Ahli sukan, naik basikal, tergulik, jatuh terus. Berjoging, kuat jogging, masuk juga hospital, sakit jantung. Dia pun petikai. Kenapa? Dia fit. Dia ahli sukan. Kenapa dia kena sakit jantung? Orang sakit jantung ni boleh lah, yang gemuk-gemuk ni boleh lah sakit jantung. Macam tu pula. Dia rasa sihat, gemuk tak sihat. Dia rasa badan dia yang fit tu sihat. Tapi Allah Ta'ala uji juga. Larilah tara mana pun, kalau dah kena penyakit jantung, kena juga. Walau sihat macam mana pun. Dia kata, kalau macam tu tak payahlah kita jogging dan jaga kesihatan. Itu pun tak jugalah. Itu pun salah jugalah. Sama je. Hak jogging pun mampu. Hak yang tak jogging macam kita ni, eloklah kita makan lagi kan. Pada kebiasaannya hak jogging tu fit lah, bagus lah kan. Tapi bukan bermakna orang hak yang sihat tubuh badannya, bukan semestinya dia tak ada penyakit. Ada penyakit. Tapi ujian, setiap orang ada ujian-ujian yang Allah Ta'ala tentukan untuk dirinya. Ya Allah, kalau sekiranya kematian itu baik untukku, maka engkau takdirkan aku mati. Kerana banyak benda lah. Kita sandarkan benda ni adalah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa kehidupan ini baik untukku. Macam doa istikharah lah. Kita nak memilih antara dua benda, istikharah. Kadang bukan nak pilih dua benda pun. Setiap benda yang kita nak buat, istikharah. Istikharah. Kita sandarkan kepada Allah. Lepas kita usaha, sandarkan Allah. Ya Allah, jika sekiranya dengan ilmumu engkau tahu bahawa benda ini baik untukku, baik untuk kehidupanku sekarang dan masa hadapan, baik untuk agamaku, kau takdirkan dia untukku dan aku untuknya. Benda itulah yang kita nak minta tu. Dan kalau sekiranya benda itu tidak baik untukku, untuk masa sekarang, masa ke depan, untuk agamaku dan untuk kehidupan berikutnya, maka engkau takdirkan benda tu jauh daripadaku dan aku jauh daripada benda tu. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Usaha berikutnya sandar kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Ta'ala berkati. Dan engkau berkatilah. Lepas dah doa tu, kita minta Allah berkat pula dengan apa yang kita pilih. So bila kita pilih A, maka kita doa istikharah tadi tu. Bukan bermakna nak kena tunggu dulu. Lepas istikharah kita tunggu Ustaz, ada sign ke tak ada sign? Mimpi ke tak? Ustaz, saya dah istikharah dah seminggu dah, tak ada apa-apa mimpi pun. Itu bukan, tak ada siapa mengajar istikharah kopi itu. Setelah kita istikharah, maka firm, pilihlah apa yang kita nak buat. Dan dengan kita pilih tersebut, kita minta dengan Allah pilihan kita itu diberkati. Itu saja. Maka sama dalam keadaan ini, maka kita disuruh untuk mohonkan Allah, kalau sekiranya hidup ini lagi bagus, maka tentukanlah kita hidup. Dan kalau sekiranya kematian adalah lebih bagus untuk kita, maka kita minta ke Allah supaya matikanlah kita. Kerana kebaikan yang ada di sisi ilmu Allah Ta'ala tadi tu.
Wa an Buraidah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin rawahu salasatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mu'minu yamut, orang mukmin itu mati bi'araqil jabin, dengan dahinya berpeluh. Orang mukmin itu mati dengan bi'araqil al-jabin, dengan dahinya berpeluh. Rawahu salasah, diriwayatkan oleh 3, wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis hasan. Hadis ini, maka para ulama menyatakan antara tanda husnul khatimah itu adalah matinya dalam keadaan berpeluh. Antara husnul khatimah tandanya adalah mati dalam keadaan berpeluh di dahi. Maksudnya berpeluh lah mayat tersebut. Kerana Nabi sebut, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Bukan bermakna siapa mati tak berpeluh tidak mukmin. Bukan bermakna siapa mati tak berpeluh tidak mukmin. Tak. Kerana tanda-tanda husnul khatimah itu banyak. Tanda-tanda husnul khatimah banyak sekali. Ini salah satu daripadanya. Kalau dia tak ada yang lain-lain, tapi dia punya dahinya berpeluh, maka berdasarkan hadis ini, maka ini tanda mati yang baik. Kalau dia tak berpeluh, tapi ada pula ciri-ciri yang lain, juga husnul khatimah. Kalau dia mati, tak ada pun dalam satu hadis pun yang kita tengok mayatnya ada, pun bukan bermakna dia mati tidak mukmin. Kerana ini salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Kenapa? Tak tahu. Kemungkinan wallahu a'lam min syiddatin naza'. Kerana syiddatin naza', kerana waktu nazaknya itu syiddah, mengalami mengalami keadaan dia nak mati tu begitu kuat sekali. Nazak tu. Boleh jadi. Wallahu a'lam. Fal mu'minu yamutu wa jabinuhu yaqturu 'araqan min shiddatin naz'i. Maka orang mukmin itu mati dengan keadaan dahinya itu mengalir air peluh, min shiddatin naz'i, kerana bersangatannya nazak tu. Liyumahhisallahu zunubahu inda akhiri marhalati min marahilil hayah. Kemungkinan juga Allah Subhanahu wa ta'ala nakkan daripadanya itu mengampunkan dosa-dosanya. Mengampunkan dosa-dosanya inda akhiri marhalah, pada akhir-akhir sekali marhalah dia nak berpisah daripada dunia. Wa awwalu manzilati min marahilil akhirah, dan awal daripada manzilah itu, daripada marhalah-marhalah akhirat itu, iaitu seseorang yang keluar daripada kehidupan dunia itu naqiyan khalisan, suci bersih dan juga khalis. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Daripada Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kata mereka berdua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqinu mautakum, talqinkan mautakum, mayat-mayat kamu secara zahirnya, la ilaha illallah, iaitu dengan ucapan tauhid, la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4. Mautakum yakni alladhi zaharat alihi alamatul maut. Maksud mautakum adalah yang zahir kepadanya alamat nak mati. Itu maksud mautakum. Orang nak mati, yang zahir daripadanya ciri-ciri orang nak matilah. Wa dhalika indal ihtidar,
Yang demikian itu waktu dia tengah ihtidar tu lah. Waktu dia tengah nazak tu. Nak mati tu. Wa tasmiyatu mauta bi'tibar ma sayakun. Dan kenapa dikata mauta, orang mati? Kerana i'tibar apa yang berikutnya akan jadi. Itu orang matilah. Maksudnya yang berikutnya dia akan mayat lah, matilah. Maka dia sebut mautakum bermaksud orang yang nak mati. Atau orang yang dah ada dah alamat-alamat nak mati dah. Itu maksud mautakum. Maka bila ada alamat-alamat nak mati ni, talqin dengan dia. La ilaha illallah. Maka daripada hadis ni istihbab talqin. Istihbab talqin al-muhtadar. Mustahab dianjurkan talqin orang yang sedang nazak ni. Kalimatut ikhlas la ilaha illallah. Wa baqiyatul hadis inda Ibn Hibban. Faman kana akhiru qawluhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kerana ada hadis yang lain berikutnya. Sesiapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Qala al-Munawi an hadithil bab. Berkata Imam Munawi, hadis ini mutawatir. Hadis ini mutawatir. Wa talqinil madhkur sunnatun ma'thuratun li hadzal khabar. Dan talqin yang dimaksudkan ini adalah sunnah yang ma'thurah. Sunnah yang datang dengan hadis ataupun dipanggil ma'thur. Kerana hadis ini wal muslimun ajma'u 'alaiha, dan orang Islam ijma' tentang perkara ini. Qala al-fuqaha, berkata para fuqaha, yulaqinuhu marratan wahidah. Talqinkan dia sekali saja. Talqinkan dia sekali. Wala yazidu li'alla, jangan tambah lebih daripada itu supaya dia tidak terganggulah. Illa an yatakallama ba'da talqinihi fayu'idu alaihi talqin. Melainkan an yatakallama ba'da talqinihi. Melainkan lepas ditalqin, tiba-tiba dia cakap benda lain. Lepas dia cakap, maka kita talqinkan sekali lagi. Sekali. Liyakuna akhir. Supaya akhir kalamnya itu ditutup dengan la ilaha illallah. Maksudnya, kita nak, kalau boleh, bila dia dah sebut la ilaha illallah, dah senyap. Jangan cakap dah. Biar dia tak bercakap dah. Kerana nakkan akhir kalam itu la ilaha illallah. Jika sekiranya lepas tu dia pun cakap, bagi air sikit, dahaga. Kita pun bagi air. Dan talqinkan sekali lagi, sebut la ilaha illallah. Bila dia sebut la ilaha illallah, cukup. Tak payah ulang lagi dah. عظم هذه الكلمة الجليلة بكبر فائدتها وأن قولها بإخلاص والعمل بها سبب للنجاة. Kalimat ikhlas ini, la ilaha illallah tu, dah tentulah kalimat ini yang paling agung lah. Kerana kalimat ini menyebabkan seseorang itu masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wallahu a'lam. Hadis kata yang ni, laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu saya tak tahu, nanti saya check balik. Kuku ada hadis yang lain yang sebut syahadah, tapi wallahu a'lam, yang jelas daripada hadis ni la ilaha illallah saja. Kerana orang yang muhtadar ni, orang yang dalam keadaan macam ni dia sedang bertarung. Kalau kita ucap panjang-panjang, dia mengganggu sebenarnya. Maka dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak disuruh. Maka kita disuruh dengan kalimat tauhid saja. La ilaha illallah. Dah cukup. Takat tu je. Kalimat tauhid. Supaya itu akhir kalamnya. Sebab hadis banyak tentang masalah itu. Iaitu man kana akhiru kalamihi. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha. Dia kata itu je. La ilaha illallah. Kerana secara umumnya orang mengucapkan la ilaha illallah, maka imannya juga kepada Muhammadun Rasulullah. Secara umumnya begitulah. Maka jangan dipanjang-panjangkan. Kerana susah untuk orang yang nak mati ni. Dan orang yang nak mati ni keadaannya begitu, apa orang kata, genting sekali. Kerana setan juga dalam masa yang sama sedang juga berusaha untuk dia akhir kalamnya itu kalam kufur. Jika Imam Ahmad Ibn Hanbal
dalam keadaan nak matinya itu pun dia kata dia diganggu oleh setan. Itu Imam Ahmad, apatah lagi kita ni imam masjid saja. Maka memang setan ganggu lah. Setan dia akan cuba sedaya upaya dia tak akhir kalam dengan perkataan lain. Berikutnya, bukan semestinya siapa yang tak mengucap la ilaha illallah mesti kafir. Ada pula. Tak. Hadis satu umum. Siapa yang akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maksudnya, kalau dia itu memang beriman dan tidak ada apa-apa benda yang dia buat yang nampak zahirnya itu bercanggah dengan akidah Islam, maka dia balik hukum asal Muslim. Dia balik hukum asal Muslim. Walaupun dia tak mengucap. Kita pun kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pun tak ada apa. Dia pun tengok betul mati. Bukan maknanya mati kafir. Tak. Boleh jadi dia tak boleh nak sebut. Boleh jadi dia sebut dalam hati, wallahu a'lam, kita tak tahu keadaan tu, kan? Kita pun sebut la ilaha illallah, tiba-tiba diangguk. Mudah-mudahan baguslah. Bukan mesti. Tapi kalau dia boleh ucap, baguslah. Kalau dia boleh ucap la ilaha illallah, bagus. Dan kita senyap lepas daripada itu. Jangan bercakap lagi. Ini bagi kes keadaan yang mana orang ni dah memang ada tanda-tanda kematian dah. So kalau dia tu sakit je, demam je, duduk atas katil pun boleh bersembang lagi, tu tak dimaksudkan. Sebab tidak ada tanda-tanda nak hadir kematian, tak ada. Atau orang yang koma, kan? Dah koma, nak talqin apa lagi? Ustaz, kena tak talqin yang dah koma ni? Nak talqin buat apa? Dia pun tak boleh nak cakap dan dia pun tak sedar, wallahu a'lam. Walaupun dari sudut perubatannya, orang yang koma ni dia dengar. Sebab dia tidak diberikan abuse, ya. Orang yang koma ni dari sudut perubatannya dia dengar. Sebab tu kadang-kadang dia koma, lepas tu dia elok dari komanya, kadang-kadang dia bercerita, dia mendengar. Waktu dia kat hospital, dia dengar ada orang sebut kataan tu. Wallah a'lam, itu pengalaman orang yang koma lah. Tapi kalau koma sehingga akhirnya brain death, otaknya dah mati, so kalau sekiranya dia itu asal Muslim lah, tetap dia Muslim. Dan kita doa kepada dia supaya Allah Ta'ala ampunkan dia dan masukkan dia dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Talqin ni apa dia? Talqin ini talqin A, B, C. Kawan tu pun A, B, C. Kita pun mengajar budak-budak. Ngajar budak-budak dia tak panggil mengajar. Budak-budak dekat kindergarten, tadika, taska, A, B, C dah. A, B, C, D, E, F, G. Dia pun A, B, C, D, E. Itu namanya talqin. Itu talqin. Maksudnya kita ajar supaya dia ikut apa yang kita cakap. Itu namanya talqin. Maka sebab itu laqinu mautakum, kita kata kat dia la ilaha illallah supaya dia ikut la ilaha illallah. Itu nama talqin. Itu bahasanya lah. Menyebabkan hadis ini tidak difahami talqin yang kita baca atas kubur. Itu disebut talqin juga tak? Orang sebut talqin. Tapi itu bukan talqin. Itu talqin sebenarnya untuk orang hidup. Bukan orang dah mati. Orang dah mati tak boleh nak ditalqinkan dah. Sebab dia dah mati. Nak ikut macam mana? Sekejap lagi kalau dia ikut, mampu kita lari semua. So talqin yang orang Melayu buat itu tidak bermaksud, ini hadisnya tidak masuk itu. Hadis ini bukan dalil talqin atas kubur. Bukan. Kerana siang ni pun faham dah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bukannya dia suruh mautakum tu kat situ, bukan maksudnya orang mati. Kerana apa faedahnya kalau orang mati la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apa faedah? Sebab dia dah mati dah.
Baca Yasin pula tu. So, talqin adalah mengajar supaya dia ikut apa yang kita cakap, itulah talqin. Talqin yang diamalkan kita oleh Malaysia atau mazhab Syafi'i sebagainya berdasarkan hadis. Hadis tentang talqin tu tak? Jika sekiranya datang malaikat kepada kamu tak? Maka tanyalah dan sebagainya. Hadis panjang tu tak? Bila bila malaikat dua tu datang, dia kata mayat ni telah ditalqinkan, jom kita balik. Dia pun pegang tangan antara satu sama lain. Maka malaikat tu kata, jom kita balik sebab mayat ni telah ditalqinkan. Hadis tu problem lah. Hadis itu ada problem. Hadis tu tak sahih. Kalau sekiranya kita terima hadis tu, bermakna mayat yang belum ditalqinkan akan ditanya oleh malaikat. Mayat yang telah ditalqinkan selamat dan tak ditanya. Siapa-siapa yang mati dekat Malaysia, insya-Allah okey. Siapa-siapa yang mati luar negara, terutamanya di Makkah, Madinah, dia akan ditanya oleh malaikat sebab dia belum ditalqin. Sedangkan mati kat sana yang kita nak. Mati kat sana yang kita nak. Kita nak mati kat Mekah, kita nak mati kat Madinah. Ada kelebihan daripada mati kat Kampung Manjui. Mati kat Kampung Manjui sama mati kat KL, sama. Tapi kalau mati dekat Mekah, Madinah, ada kelebihan. So siapa yang mati kat sana, jaga-jagalah, malaikat akan datang. Kat wilayah. Okey, talqin yang dibuat oleh orang kita dekat sini. Nak apa? Talqin yang dibuat oleh orang kita dekat sini dimulai pertama sekali dia cakap dengan mayat dulu. Lepas tu dia cakap dengan orang. Saya mah duduk belakang. Dulu dia fokus cakap mayat dulu kot kan. Dulu I don't know lah. Tapi soalnya rasanya kalau kita ikut teks talqin tu, memang totally dia mengadreskan kepada mayat kan. Saya tak tahulah. Kemudian lepas Pak Wahabi ni bising, hak tu yang tazkirah. Tazkirah atas kubur ni sunnah ke tak? Kita kata talqin yang dibuat-buat tu tidak sunnah lah. Sebab tak ada hadis tak? Ni yang tazkirah atas kubur ni ada hadis. Ada hadis. Ketika mana Nabi SAW sedang mayat diuruskan ditanam tu, Nabi SAW panggil beberapa orang yang ada atas ataupun para sahabat yang ada duduk di satu kawasan lapang. Dan Nabi bagi peringatan dekat situ. Tapi kita kata tazkirah atas kubur ni juga bukan mesti selalu. Tazkirah atas kubur bukan mesti selalu. Sekali-sekala buat tak apa. Tapi kalau selalu buat sehingga orang rasa mesti ada tazkirah, dah jadi bid'ah. Jadi bid'ah barulah. Sekali-sekala kita bagi peringatan atas kubur berdasarkan hadis yang Nabi bagi peringatan sementara mayat sedang diuruskan ditanam tu, maka itu ada dalam hadis. Tapi tak semestinya kena buat. Tak semestinya kena buat. Wallahu alam. Zaman kita ataupun kita masih lagi terbudaya dengan talqin tu. Kita masih lagi terbudaya dengan talqin. Maka untuk
mengingatkan kepada orang awam supaya benda tu tak ada, maka kita pun bercakap sikit atas kubur, so itu tak ada isu lah. Bagi peringatan dan sebagainya. Untuk peringatan tu tujuannya bukan kita bercakap dengan mayat lah. Tujuan peringatan itu ni yang tinggal atas ni, atas kubur ni. Sebab tu bila baca talqin, dia baca dan tuju kat mayat. Dia nampak depan matanya ada orang duduk atas kubur pun dia tak tahu benda tu tak boleh. Sepatutnya bila dia nampak ada orang duduk atas kubur dan sebagainya, maka dia boleh bagi peringatan waktu itu juga. Nabi larang duduk atas kubur. Siapa yang duduk atas kubur ni sila bangkit. Elok duduk atas api lagi bagus daripada pergi duduk atas kubur. Bagi peringatan. Tu okey lah. Dan bagi peringatan mungkin kepada keluarga mayat. Ada orang tak tahu mungkin apa yang perlu dilakukan oleh keluarga si mati. Bagaimana cara untuk anak-anak berbakti kepada mak bapak lepas kematian mak bapak. Dia pun bagi peringatan. Okey lah. Tapi dengan kita ingatkan benda tu jangan pula jadi wajib. Jangan jadi wajib. Benda tu juga kalau boleh sekali-sekala. Kalau boleh sekali-sekala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Tak ada siapa boleh tahu dia mati bila. Tak ada siapa boleh tahu. Dengan nas Al-Quran. Dengan nas Al-Quran. Tak ada siapa boleh tahu. Itu orang bercakap. Orang bercakap. Patutlah. Kita yang rasa begitu. Dia ni pelik. 40 hari sebelum kan? 40 hari sebelum. Lepas mati baru patutlah. Patut. Sebab tu kita pun tak tahu. Dan tak semestinya dia berperangai pelik. Tak semestinya. Kerana tak adalah satu keterangan pun. Tak ada satu keterangan hadis pun mesti berperangai pelik sebelum mati. Dan wallahu a'lam. Kita kata seseorang dia tidak tahu bila dia mati. Wallahu a'lam lah. Ada orang kata orang yang nak mati tu dia tahu malaikat dah nak datang ke apa benda kan. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Tak ada satu keterangan ataupun dalil yang kata demikian. Wallahu a'lam. Kalau ada dah tentu dia tahu dia mati bila tak. So kita tak tahu. Jenuh kita. So tak ada siapa boleh tahu. Kalau tahu mati bila, dah tentulah dia, kita boleh beramal lah. Itu hikmahnya, kita tak tahu. Hikmahnya supaya kita senantiasa prepare, senantiasa ingat bahawasanya kematian la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sikit sesaat pun tak dilewatkan, sesaat pun tak dicepatkan. On the dot dia akan mati. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung, akan datang hadis Yasin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.